Terima kasih kepada pelayar semua dan malam ni kita sekali lagi berforum, tapi hari ini istimewa sikit sebab kita banyak sebab kita bertiga dengan orang yang sangat-sangat hebat di depan saya ini. Kami, Toki, telah mengundi bekas usaha politik kepada Tun M dan banyak yang kita dapat daripada EBY pada minggu lepas. Pada minggu ini kita akan membincangkan topik yang ada kaitannya, iaitu hak Melayu dalam perlembagaan. Sebelum itu saya memohon pelayar-pelayar semua untuk terus share, like dan tag kawan masing-masing. Dan kalau boleh kita nak rancangan pada hari ini terus diviralkan. Komen, like, share dan teruskan bersama kami untuk 1 jam berikutnya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih pada kru kurasi di belakang saya ini dan di hadapan saya ini Toki. Apa khabar Toki? Alhamdulillah. Dan sebelah Toki pula ada Dr. Izham Nayan yang merupakan aktivis masyarakat yang tidak kurang pentingnya, iaitu daripada Pertubuhan Pejuang Warisan Islam ataupun pewaris. Dan tetamu kita pada hari ini adalah Datuk Profesor Datuk Dr. Syam Rohayu. Sedikit benar dengan Datuk Dr. Syam Rohayu. Saya bacakan banyak dia punya biodata ni. Saya download je ni kan. Lahir pada 5 Jun 1968, 52 tahun. Bagi Kelantan orang kita ni kan. Lepas tu beliau merupakan graduan straight daripada UIS nampaknya, daripada Bachelor of Laws, lepas tu ada Masters, lepas tu kemudian beliau melengkapkan PhD juga di UIA. Dan mengikut rekod yang saya ada ni, katanya buat kajian telah diterbitkan sebanyak 500 artikel, 500 rencana dan 100 kertas kerja telah dibentangkan dalam forum-forum akademik. Memang layaklah untuk beliau mendapat gelaran profesor. Dan bagi pihak PPIM, kami mengucapkan tahniah kerana telah menerima gelaran Datuk baru-baru ini daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Kita nak tanya sikitlah Datuk, berkenaan dengan perlembagaan yang menyentuh secara spesifik tentang hak-hak Melayu. Mungkin Datuk boleh terangkan kepada pelayar-pelayar kita sekarang ni, apakah hak-hak Melayu yang telah dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Faiza. Saya gembira duduk sebelah Toki. Toki lagi gembira. Okay, terima kasih PPIM yang mengundang saya untuk berbicara tentang sebenarnya perkara yang begitu dekat dengan hati saya lah, hal-hal berkaitan dengan kedudukan khas orang-orang Melayu, hal berkaitan dengan agama Islam. Itu sebenarnya itu perkara yang begitu intim lah saya rasa dengan kata pendidikan saya lah berkaitan dengan perlembagaan. Kalau kita melihat pada perlembagaan ni, ia sesuatu yang saya anggap kadang-kadang ia menjadi suatu perkara yang tidak dipandang enteng lah setengah-setengah golongan kan. Jadi kalau bercakap Melayu pula, kadang-kadang ada orang menyatakan kita ni Malay centric. Dan perlembagaan juga kadang-kadangnya dilabelkan sebagai Malay centric. Tapi pada saya terdapat peruntukan-peruntukan sebegini dalam perlembagaan itu kerana ia mempunyai nilai-nilai sejarah yang tinggi. Perlembagaan itu sendiri kan. Sebelum saya menjurus kepada peruntukan-peruntukan berkaitan tentang hak-hak Melayu kan. Jadi kalau kita lihat perlembagaan itu sendiri, dia berasal dari bumi ini. Dia tumbuh, ia bercambah dari bumi tanah Melayu ini. Jadi oleh itu tidaklah salah untuk kita menyatakan bahawa ia adalah Malay centric. Benar, ia Malay centric, tetapi ia bukan untuk kepentingan orang Melayu saja. Kita orang Melayu ni telah mengambil pendekatan bahawa negeri ini atau negara ini, tanah Melayu ini adalah suatu tempat yang untuk kita melakarkan ataupun memastikan kedudukan istimewa Melayu itu atau kedudukan khas orang-orang Melayu itu dijamin dalam perundangan. Sebabnya dalam keadaan semasa ramai orang menganggap undang-undang itu saja yang boleh mengangkat suatu bangsa kan. Tapi sebenarnya sebelum saya pergi detail ni, saya fikir yang paling penting juga ialah perasaan tu, jiwa yang kena angkat kedudukan Melayu tu. Sebab kalau ia ada dalam perlembagaan ni pun, kalau kita tak buat,
dia akan jadi semacam kosmetik je lah. Dia macam orang perempuan dia pakai lipstick je, sesuatu tak nampak macam tu je lah, tak ada sesuatu yang real tu tak real. Baik, kalau ikutkan dalam perlembagaan ini, yang paling banyak yang orang rujuk ialah tentang kedudukan khas orang Melayu. Pagi tadi saya berbicara tentang perkara yang sama, sepatutnya sepanjang 2-3 minggu ni saya cakap perkara 153. Perkara 153 ni satu perkara yang sangat istimewa. Dia mengandungi, sebenarnya ini yang orang pandang secara skeptikalnya, dia kata ini adalah orang Melayu saja. Tapi kalau kita lihat pada perlembagaan itu, memang ia jaga Melayu. Tetapi pada masa yang sama, ia juga mengimbangi komuniti lain tu. Itu tidak menunjukkan Melayu tu, orang kata apa, bila kita cakap Melayu ni kita jadi rasis, kita benci kaum lain. Itu sebenarnya itu tak betul. Sebenarnya tak tepat, sebab apabila kita melihat pada perkara 153 yang utamanya, Saudara Faizal kata yang 153 ni dia kata menjaga perizaban untuk orang Melayu. Yang pentingnya sekarang ni pada saya ada beberapa istilah yang sebenarnya telah memberikan sudut pandang yang negatif. Kita ni mempunyai kedudukan istimewa. Sebenarnya pada saya, kita mempunyai kedudukan khas, bukan setakat istimewa. Pada saya, istimewa itu adalah bonus. Contoh, kalau kita kata ini adalah hak atau ini keistimewaan. Pada saya, ia adalah hak kerana peruntukan yang digunakan dalam perlembagaan ini adalah kedudukan khas. Dalam bahasa Inggeris digunakan special position. Special position, ada orang menterjemahkan kepada keistimewaan Melayu. Tapi sebenarnya kedudukan khas. Jadi bila kita sebut keistimewaan Melayu tu, ia suatu yang seolah-olah kami yang istimewa, kamu tidak. Tapi kita ada kedudukan khas, yang pada saya istilah yang digunakan ialah hendaklah yang di-Pertuan Agong itu menjaga kedudukan khas orang Melayu. Tapi perkataan special tu kadang-kadang diterjemahkan sebagai keistimewaan. Tapi perlembagaan menggunakan perkataan lain-lain, iaitu satu lagi privilege. Privilege, kalau untuk memberi latihan dia kata privilege. Oh, you are given privilege. Bila kita tafsirkan perkataan kedudukan khas itu jadi istimewa, ini yang kadang-kadang memberikan satu gambaran bahawa orang Melayu ni tak suka bangsa lain. Jadi ini saya bincang tentang pertembungan. Tapi kalau kita kata kedudukan khas itu, kedudukan khas itu memang jelas disebut dalam perlembagaan, it's a special position. It shall be the responsibilities of the Yang di-Pertuan Agong untuk melihat tentang the special position of the Malays, dan juga the special position of anak negeri Sabah dan Sarawak, dan the legitimate interest of other communities. Legitimate interest, maknanya kedudukan yang apa panggil kepentingan sah. The legitimate interest of other communities. Jadi ini kadang-kadang, jadi saya fikir yang paling utama untuk kita nyatakan bahawa memang perlembagaan ini mempunyai asas-asas Melayu. Itu penting. Sebab apa? Sebab dia bercambah dari bumi kita. Yang keduanya, ia menjaga kedudukan orang Melayu itu bukan setakat memberi keistimewaan, tapi ia meletakkan suatu kedudukan yang khas pada orang Melayu. Yang orang Melayu perlu mendapatkan, contoh kedudukan hal berkaitan dengan pendidikan, dana siswa, beasiswa dan sebagainya. Yang seterusnya berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan perdagangan dan kemudian perdagangan dan perniagaan, dan satu lagi berkaitan dengan pendidikan. Ini hak-hak orang Melayu. Hak-hak orang Melayu yang duduk dalam istilah special position tu. Ini mungkin kita huraikan lebih panjang selepas ini tentang perkara ini. Yang seterusnya, kedudukan orang Melayu juga ditafsirkan, disinonimkan, ya. Kata hubungan yang simbiotik Melayu dengan Islam. Ini yang kena, mungkin yang ini yang kita kena lihat lagi. Tuntutan-tuntutan semasa. Setengah orang Melayu kata tak perlu Islam lagi, macam-macam kan. Tapi kalau perlembagaan memang diikat Melayu itu pada Islam. Tapi Islam itu tidak diikat pada Melayu. Hanya Melayu yang diikat pada Islam. Lama sangat dah cakap. Okey. Ada saya nak beralih pada lompat. Pewaris. Apa nama ni, mungkin cikgu terlibat secara langsung dengan anak-anak kita di bawah sana. Jadinya apakah situasi yang sedang berlaku tentang penghayatan, katanya special privilege ni, kedudukan khas ni, wujud tak wujud, menghormati ke tidak anak-anak kita ni terhadap ataupun menghayati ke tidak terhadap perlembagaan kita. Terima kasih Tuan. Doktor, okey. Soalan itu sangat perlu ditanya dalam soal keadaan sekarang ini,
yang mana dalam situasi orang ketidakketentuan yang berlaku, topik-topik heavy begini amatlah kurang diperceritakan. Semua orang nak cerita tentang hal ekonomi, tentang survival, tentang politik dan sebagainya dalam situasi macam ni. Orang terlupa pula kita punya buku tu. Kitab perlembagaan itu orang terlupa. Kemudian hari ini dalam keadaan kita sebagai orang yang mengambil berat tentang perlembagaan kita ini pun keliru juga tentang kedudukan khas dan istimewa dalam soal special tu tadi. Hari ni baru saya dengar term yang saya rasa sangat mantap di hati. Apatah lagi orang-orang muda. Dalam keadaan kita, orang tua pun tak begitu mau ambil peduli. Kita anggap event yang macam-macam ni, cerita benda-benda macam ni, buang masa saja, retorik saja. Ada orang kata buang masa. Dia kata buang masa. Kerana itulah. Maka zuriat apabila kita sebagai orang dewasa menganggap ini sebagai buang masa, akhirnya kita tak perkatakan. Kita simpan, tak ada orang cerita, biar pihak-pihak lawyer, pihak-pihak guaman saja menentukan, orang tak cerita. Jadi dia menganggap satu ketidakperluan. Apabila benda ini kita tak translate kepada orang-orang muda hari ini, lagilah lara jadinya. Mereka tidak ada jati diri, mereka tak tahu di mana paksi dia nak menetap, dia tak tahu. Dia semuanya mengharapkan kepada orang-orang tertentu saja, yang baju-baju hitam saja cerita tentang perlembagaan ini. Yang baju-baju bunga-bunga ni, budak-budak sekolah ni kau tak payah ambil tahu. Budak-budak universiti tak payah ambil tahu. Budak-budak tepi-tepi jalan yang pemandu-pemandu taksi tak payah ambil tahu, sebab kita bukan baju hitam, kita baju dengri contohnya kan. Jadi dia ikut baju. Jadi akhirnya apabila benda ini, perlembagaan ini kita tidak terjemahkan dalam rumpun-rumpun masyarakat yang ada, yang terdiri pada pelbagai peringkat, maka mana rohnya? Mana hidupnya? Contohnya kita sebagai satu badan, bagaimana kita nak berjalan kalau kaki tak berjalan? Kalau tangan tidak bergerak? Tambah pula kalau dia menjadi anggota badan, anggota pertahanan. Orang yang menjaga pertahanan sendiri tak faham apa yang ada dalam perlembagaan. Apa jadi? Maka apa yang kita dapatan daripada ground kita dapati bukan sahaja keadaan kritikal kepada masyarakat muda kita, juga kritikal kepada orang-orang yang beruban macam saya ni. Tak faham. Dah anggap dia buang masa. Macam tu. Okey. Minggu lepas ABY dia cakap jugalah kan, kita bincang banyak pasal ABY berkenaan dengan takut sangat ni nak bercakap pasal apa ni, hak-hak kita ni. Bukan nak bercerita pasal hak pun. Yang macam Datuk Profesor kata, kita ni sebenarnya nak menyuarakan ataupun menegaskan balik apa yang telah diperuntukkan di dalam perlembagaan. Jadinya kita ni dianggap sebagai resis. Betul ke kalau katakan kita ni bercerita pasal apa yang telah diperuntukkan ni, memang kita ni jadi resis sebagai seorang pengguna? Okay. Kita lihat dari sudut pengguna. Pengguna ada hak termaktub dalam United Nations, hak-hak kita, 8 hak pengguna. Di Malaysia kita ada hak yang termaktub di dalam perlembagaan yang telah jelas. Di UK ke, di US ke, semua ada. Kalau ini adalah undang-undang tertinggi lah kiranya, ya. Maknanya kita kena patuhi. Kalau kita jadi rakyat Malaysia, kalau kita tak nak patuhi, kita tak payah jadi rakyat Malaysia. Resis tak resis itu soal kedua. Pasal perlembagaan ini juga boleh dilihat daripada sudut yang lain. Contohnya, ia mungkin boleh dipindah. Memang boleh pun. Ya. Jadi apa pun di dalam rumah pun, dalam rumah tangga sendiri, dia ada undang-undang juga. Sama ada undang-undang tu dibuat oleh keluarga, antara suami dan isteri dan anak-anak yang faham undang-undang, set dan undang-undang itu, ataupun kadang-kadang tak ada undang-undang pun, dia agak diam, jadi tak jelas. Ini untuk menjelaskan kedudukan dan tanggungjawab daripada Toki lah. Jadi biasanya kalau di rumah ataupun dalam keluarga ke, dia ada, kalau dibandingkan dengan yang ada di perlembagaan negara, dia ada undang-undang yang set undang-undang yang jelas, yang ada yang non-negotiable, ada yang boleh
di state list ke, federal list ke, atau benda-benda yang boleh dinegotiate. Pada Toki sebagai pengguna di rumah pun ada benda-benda yang tidak boleh negotiate. Mungkin tak tahu Prof setuju tak setuju Datuk. Begini Datuk, saya tertarik dengan apa tu, dengan kenyataan Toki tadi tu, negotiable. Betul. Sekarang ni terdapat desakan-desakan kuat daripada masyarakat yang seolah-olahnya untuk negotiate balik apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan kita. Adakah ini menunjukkan penentangan terhadap yang telah diputuskan di dalam 60 tahun lepas, ataupun adakah ini menunjukkan kurangnya penghayatan, ataupun ini adakah perlembagaan kita ni mungkin dah tidak lagi sesuai pada masa kini? Ini ialah saya lihat pemerhatian je lah ya, sebab bila tiap hari berjumpa dengan orang ramai, Betul. terutamanya golongan yang melihat kepada yang teruja dengan perubahan di negara-negara lain. Contoh dalam institusi beraja sendiri lah, kalau kita bercakap tentang Melayu ni, memang dia tidak asing daripada institusi beraja tu kan. Betul. Jadi bila kita kata begitu, ada kadang-kadang tu ternampaklah keterujaan. Okey, kenapa negara lain boleh buat, kenapa negara lain kita tidak boleh buat. Kalau Tok Ki sebut tentang kalau bahasa orang muda sekarang, benda boleh bawa bincang lah. Kenapa tak bincang lah. Tapi there are things yang ada perkara-perkara yang saya setuju, ada perkara-perkara yang non-negotiable dalam pembinaan sebuah negara, dalam kekukuhan untuk mengukuhkan sebuah negara. Ada perkara yang tidak boleh kita ubah. Jadi kalau mengikut peruntukan perlembagaan ni, kalau kita kata hak-hak orang-orang Melayu yang ada dalam perlembagaan ni, dia mempunyai benteng yang sangat kukuh dari segi kedudukan institusi beraja. Sebabnya kalau ikut demokrasi, semua boleh pindah. Dalam perlembagaan pun kata semua peruntukan perlembagaan boleh dipindah. Tetapi untuk menunjukkan kekukuhan suatu perkara tu, contoh peruntukan berkaitan dengan 153 itu sendiri dan dasar-dasar yang dibuat di bawah perkara 153 ni, dasar-dasar berkaitan dengan kedudukan kelas Melayu, bagaimana hubungan dengan komuniti-komuniti lain ni, komuniti-komuniti lain ni, ia boleh diubah tetapi memerlukan satu syarat yang lebih lagi, iaitu perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi seolah-olah sebenarnya dalam konteks undang-undang perlembagaan, memang perlembagaan tu boleh ubah. Ada negara yang menetapkan dengan jelas satu peruntukan tu tak boleh ubah. Ada negara dipanggil a basic structure, atau struktur asas kepada perlembagaan itu tidak boleh diubah. Contoh, dia boleh dikatakan dengan nyata dalam perlembagaan. Contoh dalam Germany Constitution contohnya, dia menyatakan hak-hak berkaitan dengan kebebasan asasi setengah-setengahnya tak boleh dipindah. Dia jelas katakan begitu. Begitu juga dengan Poland, Polish Constitution, dia kata peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi, dua aspek dan kebebasan asasi tak boleh pindah langsung. Tapi macam kita tak ada. Cuma kita menunjukkan rasa sukar untuk dipindah itu, menjadikan perkara itu sebenarnya perkara pokok pada perlembagaan. Contoh perkara 153 lah. Boleh pindah tapi kena mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Ini benteng yang ada dalam perlembagaan tu. Tapi kalau raja-raja kadang-kadang didesak oleh kumpulan demokrasi ini, maka apabila berlakunya pertembungan antara dua institusi beraja dengan demokrasi ini, kita tak terkejut kalau institusi beraja itu mesti surrender. Sebab berlaku sebelum ini pada tahun 1993 contohnya, pindaan kepada imuniti raja-raja. Bukan mudah untuk raja-raja menyenangi atau menyantuni cadangan perubahan itu. Tapi terpaksa buat sebab contestation antara kedua itu, pertembungan antara demokrasi dan institusi beraja. Jadi di sini kalau kita mengharap pada peruntukan perlembagaan, 2/3 majoriti boleh dapat dalam parlimen untuk pindah, dan satu benteng di luar demokrasi itu institusi beraja. Jadi inilah antara perkara yang sering dibincangkan. Adakah perkara dasar, perkara asas dalam perlembagaan itu boleh dipindah ataupun tidak? Memang boleh dipindah. Tapi saya harus ingatkan para penonton yang saya kasihi sekalian, ya. Saya harus ingatkan sebab sejarah menunjukkan bahawa tidak akan disahkan perlembagaan ini tanpa tanda tangan raja-raja. Tetapi dan raja-raja itu sendiri juga menyatakan kesediaan mereka. Jadi kita mengharaplah kepada institusi ini sebenarnya untuk menjaga perlembagaan ini. Kalau dulu ayanda baginda boleh membantah cadangan-cadangan yang buat oleh Suruhanjaya Reid, kemudian memasukkan peruntukan dalam ni berhak berkaitan dengan kuasa raja-raja. Jadi
Jadi kenalah, kena jagalah siapa ni. Datuk, kita ambil satu soalan Okey. daripada Zen Dezin ni. Dia kata, hak Melayu terang dan jelas. Kenapa orang politik mempermainkan dan menggadaikan hak orang Melayu dengan beralasan undang-undang? Menggunakan undang-undang sebagai pretext. Ya, perlembagaan ni sebenarnya walaupun kita nampak dia bertulis jelas semua orang boleh baca, tapi tafsirannya macam-macam orang boleh buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, para penontonnya, bila nak mentafsir ni, dia kena orang yang tahu tentang sejarah, tentang pembinaan negara. Sebab kedudukan istimewa komiti-komiti lain dan juga orang Melayu ni sendiri, kedudukan khas orang Melayu ni sendiri pun, dia memerlukan kesungguhan dalam jiwa tu. Dan kalau orang politik, saya haraplah orang politik ni bila mereka bermain politik, mereka jangan sampai menggugat kedudukan perlembagaan. Tak kira parti mana, kita parti politik kalau blind lah, kita tak kisah siapa-siapa memerintah, kerajaan mana, siapa, bangsa apa. Tapi yang pentingnya apa yang ada dalam perlembagaan ni perlu dikekalkan. Ada benda kita boleh bincang, ada benda yang tak boleh bincang dalam perlembagaan ni kan. Jadi kalau tak setuju dengan perlembagaan, pada saya, walaupun orang katalah it was 64 years, 63 years ago, dia sesuai pada masa itu. Kita ingat perlembagaan ni untuk bina negara ni, untuk bina, kemudian 34 tahun lagi kita nak bina tamadun. 100 tahun merdeka, 36 tahun je lagi 100 tahun merdeka Malaysia ni. Jadi 100 tahun tu is a point of time yang kita mencapai satu kedudukan tamadun, ketamadunan bagi negara kita. Tamadun ni dia kena ada asas bahasanya, kerohanian rakyatnya, kemoralan rakyatnya, sifat-sifat negara tu mesti ada. Kita nak tanya sikit pewaris ni yang betul-betul orang gerak ni kan, boleh ke ni 30 Mampu tahun lah. ni mampu, tapi kita nak bina tamadun kita ni, tamadun Malaysia. Apa yang kita ada hari ini ya, Datuk, apa yang kita ada hari ini adalah berlandaskan kepada apa yang telah kita lalui dulu-dulu. Apa yang ada di sini. Apa yang kita nak bina untuk masa depan kita nanti adalah berlandaskan apa yang kita ada hari ini. Kalau hari ini dalam keadaan konteks pemikiran kita pun bercelaru, jurang pemikiran antara orang muda dengan orang tua pun macam-macam, dan orang tua pun macam-macam parti, orang tua pun macam-macam pendapat dan sebagainya, macam-macam demokrasi yang kita ada. Bagaimana kita nak bawa peradaban negara bangsa kita yang telah berada dulu itu lagi 36 tahun? Dan ke tak dan ke ni? Itulah macam mana. Boleh tak boleh ni? Macam tak dan. Kalau dengan situasi yang ada sekarang, macam tak dan. Dalam keadaan buku kita ni yang perlu kita pertahan, sungguh-sungguh pun kita tak pertahankan. Yang syoknya orang kontes kita punya perlembagaan ni bukan menggunakan orang lain atau bangsa lain, adalah di kalangan orang kita dan bangsa kita sendiri. What do you expect? You expect anak-anak muda remaja kita belia, kita yang 36 tahun lagi mereka akan jadi Perdana Menteri, 36 tahun lagi mereka akan jadi pemimpin, menteri-menteri dan sebagainya. Dia orang nak larat bawa. Sedangkan kita sendiri kontes, kita punya perlembagaan sendiri. Saya rasa macam gelap. Okey, gelap katanya Toki. Payah kita ni. So, kita nak cakap pun serba salah, tak cakap pun serba salah. Tapi kalau tak cakap, memang ada ni. Kalau kita cakap, kita dianggap sebagai... Tapi sebenarnya pada saya lah, kalau kita tengok ya, kita kena tanya diri kita apa yang kita nak. Kita orang Melayu, orang Cina, orang India dan lain-lain saya rasa mungkin kita telah dikontaminasikan dengan banyak elemen-elemen luar melalui agenda-agenda tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan rakyat jadi huru-hara. Sebenarnya rakyat boleh hidup harmoni, saya rasa tak ada masalah. Jadi kita ada hormat, menghormati, faham, memahami, boleh ada harmoni, dan itu dia yang kita cari. Pasal kita mudah, kita patutnya rakyat Malaysia diajar untuk bertanya kepada diri dia apa yang dia nak. Kalau dia nak harmoni, dia cari harmoni. Kalau tak nak harmoni pun boleh sangat cari pergaduhan dalam family yang mak bapaknya sama pun boleh bergaduh, tak ada masalah. Jadi kita kena imbangi. Kita kena imbangi apa yang kita nak, apa yang ada, dan kena juga belajar banyak, bersyukur dan berterima kasih. Tapi itu tidak ada malangnya saya rasa ya, Datuk. Mungkin pendidikan kita tidak melihat daripada sudut
keharmonian. Pasal kita lebih cerita pasal duit, kita cerita pasal kalau dalam family value dia, kalau tanya tengok orang, oh tu dia kaya, oh tu dia pangkat besar, dia ni. Itu yang dinilai, bukan dia ni orang yang berintegriti. Ini tambah kurang. Disebabkan begitu, nilai duit ni jadi nilai pangkat ni benda yang pertama. Jadi macam mana nak lebih pangkat? Gunakan apa jua yang ada. Gunakan perlembagaan atau betul tak betul ke? Pasal dia mudah saja. Kita tengok dekat UK ke. Ikutlah dekat UK, you ikutlah. Itulah dia cara dia. Kalau dia punya prayer sebelum majlis pun ikut je lah. Kalau kita di sana, kita duduk di sana. Sama juga di sini. Pasal banyak je orang komplain, pasal apa nak ada kena doa dah dululah. Jadi dah lah jahil, bangang pun dia juga. Jadi benda itu akhirnya merosakkan semua. Pasal kita setiap kali kita bertanya, contohnya dengan mak bapak kita, pasal mak bapak sebenarnya ada peranan, adik abang ada peranan. Tapi kalau kita sentiasa mencabar peranan itu, mana datang keharmoniannya? Sedangkan yang kita nak keharmonian dalam rumah tangga, kecuali kita tak nak. Kalau kita aman damai, semua orang dapat segalanya. Kalau kita bergaduh, semua rugi. Tidak ada siapa yang untung. That's our opinion as consumer lah. Datuk, kita tadi Datuk ada cerita pasal apa-apa ni, pertemuan antara politik dan Majlis Raja-Raja. Dan ramai yang rakyat memohon Majlis Raja mengambil satu penegasan ataupun suara yang lebih lantang terhadap apa yang telah perlembagaan nyatakan. Mungkin adakah sekarang ini masa yang sesuai untuk Majlis Raja-Raja kehadapan sedikit dalam mempertahankan undang-undang yang kita ada sekarang ini? Kebetulan lah saya ni sekarang ni memegang jawatan penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu. Betul. Ini sebenarnya kita di kursi ni kita buat kajian-kajian lah tentang peranan Raja-Raja. Jadi sekarang ni kalau kita nilai dalam peruntukan perlembagaan tu memang banyak kuasa raja. Dan sebenarnya hal-hal berkaitan dengan Majlis Raja-Raja ni dituntut oleh ayanda-ayanda pada tuanku-tuanku dulu. Masa kita nak merdeka tu, Suruhanjaya RIP buat perlembagaan tak ada hal berkaitan dengan peranan Majlis Raja-Raja. Maka disemak semula cadangan yang dibuat oleh Suruhanjaya RIP tu melalui satu jawatankuasa, namanya Jawatankuasa Kerja, untuk mengkaji apa yang Suruhanjaya RIP buat ni. Sebab Raja-Raja tak puas hati dengan cadangan Suruhanjaya RIP, maka dimasukkan hal berkaitan dengan kuasa raja tu. Pada ketika itu adakah Majlis Raja ni terpaksa menerima apa yang telah didesak kepada mereka? Masa tu tak sangat terpaksa, sebab mereka menyuarakan pandangan dan ketegasan. Dan rakyat pun sokong. Disokong oleh orang sekeliling tu kan. Maknanya yang mewakili. Tapi ada juga kelas yang Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman dia nak juga perkara-perkara yang berkaitan dengan wakil pada demokrasinya lebih kuasa. Contohnya hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Kan kalau kita lihat pada awal tahun 2020 tu kan, pertukaran kerajaan, dan yang di-Pertuan Agong menegaskan itu adalah kuasa budi bicara baginda. Kuasa budi bicara baginda. Ini sebenarnya dituntut semasa buat gubal perlembagaan tu. Sekarang ni ketegasan raja-raja tu penting. Betul. Ketegasan raja-raja penting. Jadi sejarah menunjukkan bahawa raja-raja Melayu bijaksana dan penting. Contohlah, kalau dari segi pengalaman sejarah negara, kita bawa sejarah sikit lah. Sejarah ni sekolah tau. Kalau tak tahu sejarah, kita tak pergi sekolah maknanya. Sejarah ni sekolah, maknanya belajar daripada sejarah tu. Pada perjanjian McMichael, Melayan Union kan, raja-raja tanda tangan. Awal-awal kan tanda tangan sebab katanya ditipu lah, katanya dipaksa lah. Tapi ditipu tu saya tak terima sangat, sebab raja-raja masa tu, kita jangan anggap raja-raja ni tak cerdik, bukan. Tapi kebijaksanaan itu menunjukkan. Sebab pada saya selalu kata nak lawan British tu boleh, tapi British ni siapa? British ni adalah penjajah 1/3 daripada dunia, kan? Mampu tak kita pada masa itu yang setelah lebih kurang 400 tahun dijajah kan? Jadi mampu ke tak? Jadi itu yang kita kena, ni tafsiran lah. Itu pandangan saya mungkin salah lah. Tapi nak katanya ketegasan Raja-Raja Melayu itu penting untuk menegakkan apa yang telah ada dalam perlembagaan ini. Apatah lagi sumpahannya Pertuan Agong tu, wallahi wa billahi wa tallahi, menjaga negara ni dengan adil berdasarkan undang-undang dan perlembagaan, dan menjaga pada setiap masa memelihara akan agama Islam.
Dia bukan agung saja, di negeri-negeri pun sama. Maknanya tugas yang di Pertuan Agong itu penting, tugas duli-duli yang Maha Mulia Raja Melayu itu penting untuk menegaskan apa yang ada dalam perlembagaan. Mungkin masyarakat umum, khalayak memang menunggu-nunggu titah-titah tu apa. Terutamanya dalam 2-3 tahun kebelakangan ni nampaknya titah-titah diraja itu sering mendapat perhatian umum, dan saya fikir masyarakat kita lebih pada mahukan raja-raja bertegas dalam banyak perkara, terutamanya perpaduan Melayu, kedudukan agama Islam, ya, dari segi kekuatan, bagaimana mengendalikan kegagalan sistem demokrasi, quote-unquote kegagalan Okey. Kegagalan demokrasi kita ni. Macam mana ni? Betul ke kita ni gagal ni? Kalau ikut pengguna, pada saya lah, kira macam gagal juga. Setuju juga tu, setuju. Memang pasal sebenarnya kita dekat bawah ni betul dalam keadaan serba salah. Rakyat contohnya hari ni lah, rakyat susah, rakyat rasa tertekan, rakyat marah, rakyat tak ada duit. Lepas tu pula ditengok dalam keadaan politiknya yang macam-macam warna. Warna macam mana lah keadaan ni yang kita pun tidak boleh nak teka kadang-kadang kan. Dan kekecewaan yang dihadapi oleh pengguna hari ini tidak pernah terlihat sebelum ini. Pasal satu keadaan yang luar biasa. Jadi kita pun sebenarnya reaksi itu pun bermacam-macam. Tapi yang kita tentu nampak adalah tak puas hati. Itu jelas. Tak puas hati, marah dengan apa yang berlaku. Jadi saya rasalah bagi menangani keadaan yang begitu mencabar ini, pasal kita pun tak tahu. Kalau saya dengar satu benda yang saya cukup macam rusing lah juga. Orang marah, macam-macam dia punya aduan. Seolah-olah cerita ini tak apalah kalau ini upaya kita tak nak campur tangan election esok. Ini ada suara-suara gitu. Jadi orang macam kecewa lah. Pasal dulu kerja gaji ada, sekarang ni gaji pun tak apa nak ada, kerja pun tak apa nak ada. Contohnya lah. Jadi benda-benda ini saya takut manifestasi kepada kemarahan ini, di translation dia tak malah nak mengundi lah. Dia macam give up. Jadi saya rasa ini perlu dilihat oleh semua pihak. Dan saya juga memang nak kata masalahnya kita takut esok yang dapat kesempatannya adalah DAP. Contohnya lah. Pasal dia elok je dia macam tingkus masuk beras sekarang ni lah. Jadi tapi Tok Kin nak ingatkan DAP sebenarnya. Sebenarnya tanggapan itu salah pada Tok Kin lah. Pasal yang amat penting adalah kita mewujudkan keharmonian. Dan DAP sebenarnya dia yang itu nampak macam tak ada. Maknanya dia ada berat sebelah. Kita tengok 22 bulan mereka merentah ni macam-macam. Tapi sebenarnya kan DAP ni pun dalam pandai dia pun dia tak pandai juga. Betul. Saya rasalah kalaulah katakan dia DAP tu behavior dia lebih elok, maknanya dia mudah nak tawan satu Malaysia sekarang ni. Maknanya dia pandai-pandai lah pujuk lah buat macam tu. Ini nak tunjuk belang. Tak sabar lah sikit. Tak bagi formula. Tak sabar lah sikit. Pasal orang Melayu ni sebenarnya dia lembut, jangan ditekan. Hari ini tak pasal-pasal ditekan. Saya takut manifestasi kepada kemarahan ini dia jadi benda yang tak baik. Pasal orang Melayu ni dia ada satu term yang tak ada dalam, saya tengok dalam kamus lain lah, amuk. Mana bila dia mengamuk lah. Jadi mengamuk, tak ada siapa nak untung. Jadi kita takut dia mungkinlah daripada satu aspek tu adalah keuntungan daripada yang kita nampak. Tapi akhirnya dia akan menjadi barah kepada pembinaan bangsa Malaysia, so to speak. Jadi kita harap perkara ini difikir secara bijaksana lah. Bijaksana dan jangan masukkan unsur-unsur yang negatif ataupun benda-benda racun. Pasal kita kena buat apa? Kita semua sama. Kita di Malaysia, kita bukan pulau yang makna tak ada yang kau jadi. Contohnya hari ini saya, macam saya cakap sekolah Cina ke apa benda yang saya lalui, pada saya bercerita terang dengan kawan-kawan.
Kalau kata orang Melayu ni disebabkan keadaan lemah lah whatever ni, kita jadi bangsa yang daripada tanah reserve 50%, saya dengar sekarang tinggal 8% lah saja pun tak tahu. Lepas tu daripada yang ekonominya patutnya 30% dicadangkan, dah turun tak tahu berapa persen. Lama-lama dia akan jadi sakit kepada masyarakat itu. Dan jika masyarakat itu sakit, contohnya kalau hari ini dengan wabak ini, orang ni tak kerja, makan pun tak ada, taksi mana taksi komplain ramai kat saya, kita tolong bantu to coordinate a lot of things, nak dapat RM10 sehari pun susah. Iyalah. Jadi kalau tak dapat RM10 sehari, orang ni bila dia tak dapat bawa makanan balik ke rumah, bila dia tidak dapat nak jaga institusi rumah dia, dia akan hilang sense, itu bunuh diri. Dia bunuh diri satu hal juga, dia bunuh orang pun boleh. Jadi ini kita tak mahu bangsa-bangsa lain silap terfikir. Maknanya, kalau kita pun kena ajar juga orang Melayu pun tidak boleh ambil semua. Dan memang kita tak ada pun, kita pun dah hilang almost all. Tapi yang dapat daripada kita itu pun tidak merupakan satu keuntungan. Dia merupakan satu penyakit dalam masyarakat itu yang harus diberi treatment. Pasal kalau tidak, dia akan tidak, dia jadi imbalance. Bila imbalance, kalau saya rompak katakan, contohnya ada kawan saya, ni satu orang politik ni, saya nak cerita lah, dia kaya raya dan satu masa dia wakil rakyat. Sebelum dia wakil rakyat, dia Mercedes baru lah, BMW ke rumah. Satu malam datang merompak, 7-8 orang datang merompak ni, ambil BMW, ambil Mercedes, ikat anak-anak semua ni dengan dia, ambil kena ikat. Okey lah, alhamdulillah tak ada cedera, tapi kereta hilang, tak ada benda lah. Tapi anak dia 10 tahun lepas tu masih tak dapat hilangkan fobia. You rasa seronok kena duduk dalam fobia. Jadi maksud saya macam ni, sedikit perkara yang berlaku, yang rompak tu adalah beberapa orang anak Hindu. Okey, ini kita cerita secara terbuka. Jadi saya tanya dia, pasal dia pun wakil rakyat masa tu, di mana datang? Kita tak mahu ada kumpulan ini. Pasal apa dia merompak? Maknanya mungkin sistem pendidikan kita masih kekurangan. Patutnya maknanya kita lebih kepada mewujud satu bangsa yang faham memahami, hormat menghormati, berfikir berpatutan bersama-sama untuk kita jayakan negara kita. Tapi ada kita memperolehi, tapi mungkin juga itu cara orang politik nak pecah belah dan tak tahu. Datuk tadi kata apa nama ni, berkaitan dengan apa ni, privilege lah kan. Kadang betul juga, mungkin ada adakah kebenaran di situ, Datuk? Privilege orang bangsa lain ataupun yang bukan Melayu ni melihat ini adalah satu hak untuk merompak 153 dia adalah hak ataupun lesen untuk merompak kekayaan mereka. Nak habis kan? Betul. Saya lihat macam ni lah. Kalau kita orang Melayu pun perlu tegaskan apa yang kita ada. Dan sebenarnya kalau kita rujuk kepada undang-undang ni, perlembagaan ni, ia bukan suatu dokumen yang menganiaya atau menindas mana-mana komuniti, tidak. Sebab kita kena lihat juga perlembagaan ni dalam bentuk sejarah tu. Apabila kita lihat sejarah perlembagaan itu sendiri, ianya sejarah yang penting untuk katakan perlembagaan ini adalah satu dokumen hasil daripada pemuafakatan. Dia muafakat, dia guna formula BNM. BN. Dia bukan Barisan Nasional. Dia menggunakan formula Bargaining, Negotiation and Mediation, BNN. Jadi kalau nak kata peruntukan ini merompak hak orang lain, kan tak kaya lah orang lain kan. Sebab keseimbangan tu ada. Tadi saya terbaca juga soalan, kalau kenapa ada, orang menggunakan istilah keistimewaan Melayu, kenapa ada kepentingan ataupun ada peruntukan yang memberikan kepentingan tersebut kepada orang Melayu. Kenapa ada dalam tu? Kerana ia mahu pertama mengiktiraf kedudukan orang Melayu. Yang keduanya untuk mengimbangi kelemahan orang Melayu dan kekuatan bangsa lain dalam hal berkaitan keuangan, ekonomi contohnya kan. Itu suatu yang bukan satu yang
bukan satu perkara yang boleh dinafikan bahawa kedudukan ekonomi orang Melayu tu lebih rendah daripada kedudukan ekonomi orang Cina contohnya. Jadi Jauh. dah jauh, maknanya tak sampai lagi tahap kita nak dekat jurang tu makin jauh dan semakin jauh kan. Jadi ini macam mana kita nak nafikan orang lain tu sebenarnya? Ada perlembagaan, benda tu boleh berlaku. Maknanya perlembagaan tu adalah sesuatu yang perlu diperkukuhkan oleh pemimpin, sebab dia top down juga. Kalau dari segi dasar ekonomi ni dia biasanya top down kan, dia bukan bottom up kan. Dia mesti kerajaan itu yang menetapkan ataupun menetapkan dasar berkaitan dengan ekonomi, dasar ekonomi Melayu contohnya dulu lah. Tapi tak capai juga kan, masa tak capai lah yang kita nampak, memang tak capai lah kan. Gagal bukan setakat tak capai kan. Gagal kan. Jadi kenapa dia gagal tu kita harus perhatilah, sebab perlembagaan kata boleh buat. Jadi banyak lagi perlembagaan ni adalah huruf-huruf yang kaku. Kalau kita tak hidupkan dia, dia tak hidup lah. Saya suka perkataan huruf yang kaku. Huruf yang kaku. Tapi orang law dia lain faham lain sikit. Dia kata tak boleh, perkataan ni bukan kaku sebab boleh ditafsirkan. Bukan, maksud saya perkara dalam perlembagaan ni kalau tak ada orang menggerakkan, dia duduk diam situ lah. Tak ada orang cerita, tak ada orang angkat, tak ada orang angkat apa, dia diam gitu. Cikgu, huruf yang kaku maknanya hasil daripada kadang-kadang mungkin juga kita memerlukan sekarang ni, kita memerlukan satu penggerak ni. Okey, nak cerita ni tentang gerak ni. penggerak. Kalau atas tak gerak, bawah tak gerak ni. Ni cikgu nak cerita. Perjuangan tok nenek moyang kita dulu akhirnya membuahkan satu perlembagaan yang macam ni punya cantik. Tak, suara tak kuat. Tak kuat. Suara tak kuat. Okey. Rasa suara cikgu kuat kot. Saya kena cakap kuat. Ya. Mewujudkan satu perlembagaan yang macam ni punya cantik. Cantik. Bukan saja dari segi pentadbirannya, dari segi sosialnya, dari segi ekonomi pun. Betul. Itu sebablah orang dulu selepas saja mereka sangat-sangat mempertahankan. Dan sehingga sekarang kita tengok ada saja pergerakan-pergerakan untuk terus mempertahankan sampai lah ni. Daripada zaman sebelum merdeka kita nak perlembagaan yang pro kita, sampai sekarang pun kita mempertahankan perlembagaan ni. Dan kita tengok peralihan kuasa antara pemimpin kita sekarang ni lah, tukar parti lah apa segala macam, ataupun tukar pemerintahan, semuanya berlandaskan kepada ramai rakyat ingin mereka yang berkuasa itu terus mempertahankan. Siapa yang dilihat sebagai cuba nak mencabarkan apa yang ada dalam perlembagaan ini akan disingkir oleh rakyat. Itu yang kita tengok. Jadi siapa-siapa pula, katalah pilihan raya kena bulan 6, bulan 7 ke apa, lepas puasa ke, kita tengok parti-parti dah bercampur macam rojak, yang sudah pasti akan berlaku. Parti yang dulu bermusuh akan jadi baik balik, parti baik akan jadi musuh, macam-macam lah akan berlaku. Dan kita tengok suara rakyat di bawah sana masih lagi satu suara nak mempertahankan kita punya perlembagaan. Siapa-siapa di sana berani berjanji dengan seluruh rakyat sana, maka kita akan menyokong dia. Pertahankanlah perlembagaan ini dengan nyawa dan darah kita, yang untuk demi masa depan generasi-generasi kita akan berterusan, akan jadi lebih kuat dan kukuh. Itu dia semangat dia. Wow. Sementara tu player-player kita teruskan share, komen dan like. Tetapi saya nak sentuh sikit ni Tok Ki. Kalau kita ni dah ada dekat dalam perlembagaan ni, apa lagi nak dipertahankan? Memang dah ada, tak payah pertahan, memang dah ada ni. Macam mana? Betul ke macam tu konsep tu? Masalahnya begini, contohnya lah ya. Yang pertahan tu memang pertahankan, tapi banyak juga yang mengambil kesempatan. Dan kadang-kadang yang mengambil kesempatan pun kadang-kadang orang kita juga sendiri. Contohnya Tanah Reserve Melayu. Kita bincangkan. Dia ada kaedah dia tu. Contohnya kalau nak develop tanah reserve tu, dia kena ganti. Ganti nilai yang sama, tempat yang hampir sama, saiz yang sama. Tapi itu macam tak berapa berlaku. Dan tak ada jadi apa. Jadi ini juga sekarang nampak kain dicabar. Mana dia? Dan kita nak balik. Bukan setakat nak diam dia tengok huruf yang kaku tadi tu. Mana kita nak sesuatu balik. Pasal kita rasa sudah tiba masanya
kita pergi balik kepada asas. Kalau kita tak boleh balik kepada buku ini, mana tak ada erti lah. Mana dia kena balik kepada asas supaya perhubungan itu dapat dikekalkan menurut kita punya garis panduan awal. Jadi tak ada mana apa maknanya. Kalau gitu tak ada daripada rajanya, daripada tanahnya, daripada segala-galanya. Perlu kita kembali bagi mengikut kita punya arah tuju yang asal itu dalam keseimbangan yang sebaik mungkin. Jadi itulah yang kita rasa yang perlu dilaksanakan. Pasal kita tak mahu tiba-tiba, contohnya tanah tu tanah yang diberi kepada Melayu, orang Melayu. Pasal nak mempunyai equilibriumnya, kerana sejarahnya. Pasal kita pergi ke Indonesia, kita dapat tanah. Nak tanya? Memang tak lah. Ataupun siapa-siapa pergi ke mana dapat ke nama nak ikut suka hati. Tapi jauh pergi Kelantan pun kalau bukan Kan, tak dapat kita. Tapi ada juga yang mengatasi. Jadi ada. Jadi kita yang penting adalah semangat. The spirit of the whole documentation itu. Apa yang nak dicari? Perkara ini dibuat dengan matlamat. Kalau matlamatnya macam cuba diatasi, maka rugilah kita. Jadi inilah Datuk. Saya suka nak merujuk kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Duli Magnus Sultan Selangor hari ini yang bertegas mengatakan tidak ada kalimah Allah yang boleh digunakan di dalam negeri Selangor. Adakah Raja-Raja Melayu perlu ke arah itu sekarang ini untuk mempertahankan Artikel 15 kita sekarang ini? Okey, satu kena dekat. Tak apa, boleh. Sikit lah. Okey lah. Cakap lembut tu. Profesor dia kena. 153 tu satu. Itu adalah satu perkara yang memang jelas berkaitan dengan kedudukan khas orang Melayu ni. Tadi Tok Bi sebut tentang Tanah Rezak Melayu, tu satu lagi. Bahasa Melayu, satu lagi. Dan akhir-akhir ni hal-hal berkaitan dengan Islam ni. Betul. Akhir-akhir ni lah, saya kata dalam 15 tahun kebelakangan ni banyak cabaran. Yang sebelum kes kalimah Allah tu berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah, liwat contohnya ya. Jadi tak ada bidang kuasa negeri yang semua. Cabaran-cabaran yang dibuat terhadap beberapa aspek berkaitan dengan kekukuhan tiang-tiang membina menjadi pasak kepada negara ini semakin orang Kelantan kata ogeh. Betul. Digoncang. Jadi perkara-perkara macam ni menyebabkan yang kita sebut awal tadi, kita perlukan ketegasan daripada institusi beraja. Sebab pertama kerana duli-duli yang maha mulia itu dari segi agamanya ialah ketua agama. Kan? Apa fungsi sebagai ketua agama? Dalam sumpah baginda tu menyatakan pada setiap masa akan menjaga kedudukan menjaga kedudukan agama Islam. Jadi kalau Islam ni apa? Satu, kesucian agama tu sendiri dari segi keimanan dan kepercayaan tu. Keduanya dari segi umat Islam itu sendiri. Kalau umat Islam tu tidak berasa terselamat, tidak terjaga Islam tu juga. Maknanya Islam tu jaga Islam, jaga apa? Jaga agama itu sendiri, jaga umatnya, jaga syiarnya, ya. Ini yang perlu dijaga oleh ketua agama. Jadi pada saya amat bertepatan dan kita menjunjung tinggi, menjunjung kasih ke atas institusi Raja-Raja Sultan Johor dan Sultan Selangor. Kita Selangor menjunjung kasih. Terima kasih untuk ketegasan menjaga. Bila Sultan macam tu tegas, yang lain rakyat lain pun baru dia kena begitu. Betul, saya setuju lah. Sebab kalau menunjukkan kelembutan sangat tu, dia setengah macam kita tak cakap awal tadi lah Tok Cikgu, ada satu benda kita boleh bincang, ada benda kita tak bincang. Bukan kata tak boleh bincang, cuma perlembagaan tu kena diterima dengan sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya. Kalau orang Islam kata menerima Islam tu sebagai keseluruhannya, kesyumulannya kita terima. Sama juga dengan perlembagaan ni. Kalau mengatakan kepentingan kebebasan bersuara, sebagai kebebasan bersuara, kebebasan beragama, ikut saya nak buat agama apa, macam tu cacah mebal lah negara kan. Sebab tu dia kena ada undang-undang. Mesti jadi ikutlah perlembagaan tu.
Okey. Okey. Raja-raja Melayu kena tegas. Betul. Cikgu, kadang-kadang ni raja-raja Melayu ni nak cakap ni dia mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Sebab dia raja ni adalah untuk kesemua rakyat. Jadi apa yang mungkin peranan yang kita boleh mainkan? Kita sebagai kata pewaris lah, mewarisi apa yang tok nenek kita sediakan untuk kita pertahankan untuk kita, dan kita juga nak kena jaga supaya ada lagi saki baki yang boleh kita wariskan. Walaupun dah banyak dah habis, tanah pun dah habis, banyak hak-hak kita pun sudah tercalar. Mudah-mudahanlah kita masih ada semangat untuk terus mempertahankan saki baki apa yang ada ini, demi kelangsungan satu peradaban negara bangsa Melayu kita ini, yang mana kita menjadi tuan kepada muka bumi ini, tuan kepada tanah ini. Setiap negara ada cara dia sendiri. Kalau Mao Zedong kata nak jaga orang Cina, nak kena pakai senjata, kena pakai senapang baru dia boleh kontrol. Kita nak kena pakai apa? Nak kena pakai perlembagaan yang meletakkan kuasa raja-raja dan yang Pertuan Agong tu ada di atas. Itu kita pertahankan. Apa-apa pun kita kembalilah kepada kuasa raja-raja kita. Dan itu yang perlu kita pertahankan. Bukan saja dari segi kuasa atau ada apa yang ada dalam perlembagaan, juga bagaimana hasil daripada itu, daripada sejarahnya. Cikgu pergi ke Melaka, kebetulan cikgu ada kaitan dengan Melaka, cikgu lega sikit. Tapi bila cikgu balik Kedah, tak semua negeri yang jaga ni sejarah-sejarah lama ni, rumah-rumah lama. Satu tempat-tempat yang lama yang tertulis dalam sejarah tak ramai yang simpan. Tak ada bajet pun. Museum mungkin tak ada bajet. Disebabkan itu, akhirnya tempat yang dulunya sejarah hebat berlaku di tempat itu diabaikan dan reput. Apabila ada bangunan-bangunan baru serba canggih, ada lift dengan IT dan sebagainya, bangunan-bangunan lama ni habis begitu saja, reput dan runtuh menyembah bumi. Bangunan-bangunan yang menjadi sejarah peradaban kita dulu pun tak ada. Anak-anak zaman akan datang nanti, mereka nak melihat mana tinggalan nenek moyang mereka. Persoalan yang ada sekarang, apa benda kita nak tunjuk? Ada lagi ketinggalan-tinggalan. Kejap. Ada kata, ni di komen kata, alah cakap saja Tok Ki kata buat sesuatu. Tak menulis lah. Aduh, sebenarnya ialah kita duduk dalam keadaan berbilang mangsa. Tok Ki hari ini hendak menyeru. Sebenarnya tadi ada kita buat program. Kita duduk dalam satu negara. Kita nakkan ada equilibriumnya. Okey? Macam mana? Maknanya kena ada kekuatan, kena ada ekonominya yang agak-agak okey, tak jauh sangat, dan kena ada keadaan yang agak-agak seimbang. Seimbang ni tak semesti sama. Betul. Pasal sama ni mungkinlah sukar, tapi seimbang tidak. Begitu sukar kalau kita faham. Jadi hari ini Tok Ki melihat sama ada by design ataupun yang tak disangka-sangka, banyak terdapat kelemahan di dalam masyarakat orang Melayu daripada sudut behaviornya. Tapi mungkin juga sekerana setelah ditawan selama 400 tahun lebih. Maknanya kalau kita ambil lang kan, kita simpan lang tu, ni teori Tok Ki lah, dalam sangka, dudukkan dia anak lang dengan anak ayam. Lama-lama anak lang ni dia ingatkan dia anak ayam. Bila lang lain datang, dia pun lari. Contohnya pasal dia tidak ada kekuatan. Kekuatan itu akan rosak apabila diconditionkan. Maknanya ada orang condition, itu memang ada. Tetapi kita sudah terlepas. Jadi kita kena melonjakkan diri kita lebih daripada yang dilihat begitu, supaya kita ada kekuatan. Kerana dalam dunia ini hanya yang kuat dihormati. Kalau kita lemah, kita menjemput kelemahan. Kita menjemput
penjajahan yang melemahkan kita. Jadi orang Islam, orang Melayu, kalau dia nak ikut mana kita sebut Islam dan Melayu, maknanya kalau dalam Islam pun menyuruh kita kuat, menyuruh kita dapat gentarkan musuh, bukan untuk mengugut dia orang, tapi untuk kita, macam Sun Tzu lah kata ya, kita kena ada kekuatan. Dan ini yang kita cuba buat di pengguna, di Persatuan Pengguna Islam. Pasal mungkin selama hari ini kita ambil mudah, pasal kita ada kerjaan, kita ada ini, kita ada bahu ni. Jadi kaedahnya mungkin okey, apa yang kita lihat, yang kita cuba buat di peringkat pengguna saja. Contohnya kita buat Melakap Mall, kita buat kes-kes berlawan Along, Boris dah menang, sindiket, kita buat. Boleh je pun sebenarnya kalau kita nak buat. Jadi kita kena kembalikan semangat itu dalam darah-darah orang Melayu, bukan untuk berperang, tetapi untuk mengembalikan hak dan maruah kita. Kerana hak dan maruah ini, translation dia mesti kena kuat. Dan kita kena kuat. Hari ini kita tak kuat. Masalahnya kita mengambil kesempatan di mana akhirnya ini lemah. Semua lemah. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, kita boleh buat. Contoh, saya nak bagi contoh ya Datuk ya. Lemah je kita ya. Saya bawa lagi isu ni sekali ni. Adakah patut, contohnya Petronas bekerjanya Melayu yang pergi ke luar negara pun masa tu Melayu, Toki pun kalau nak ikut dari itu akan ditawar scholarship Petronas tahun 78 dulu untuk pergi ke luar negara belajar. Ramai yang pergi dan ramai yang balik. Bila dah balik, kadang-kadang malangnya mereka lupa untuk buat sesuatu untuk membalas budi bangsa atau membalas negara jasa negara ini kepada kita. Kalau kita tengok ya, ini juga beberapa perkara yang perlu kita lihat. Pasal mungkin dah 400 tahun tu kita kurang sedar, kurang perasan, yang menyebabkan kita jadi macam ni. Kalau kita bandingkan dengan orang Cina, sebenarnya orang Cina masa ditawan oleh Jepun dulu, sebenarnya tu kita di sini Tok biasa pergi ke KLCC, ke Taman Bunga ke, ada tulis tak di Taman Bunga Melayu tak dibenarkan masuk, ada tak? Yalah, tak ada. Tak ada lah. Tapi di zaman Jepun menawan China dulu, ditulis dekat taman tertentu, dogs and Chinese are not allowed. Ini jelas. Maksud Toki, mereka menghadapi cabaran yang mungkin kuat dan mereka cuba mengatasinya, yang membina semangat mereka. Pasal kita contohnya macam ni, nak dapat jadi profesor ni susah, saya rasa tak. Pasal saya pun jauh dari situ lah. Susah ni, memang susah. Tapi kalau pergi je kat mana dapat jadi profesor, dapat jadi tak ada erti lah. Value dia adalah struggle. Dia kena struggle. Jadi yang kita nak share adalah begini. Kalau kita nak kita dihormati, kita juga kena menghormati. Contohnya kalau kita tidak prihatin kepada orang kita sendiri, hari ini kita tidak. Toki boleh cakap kita tidak. Kalau bangsa Cina, dia boleh bend backwards. Dia berbengkok ke belakang untuk tolong. Memang patut. Toki setuju je. Tapi orang kita tidak begitu. Nak bend forward pun tak berapa mahu. Pasal kadang-kadang buncit sikit. Itu kita anggap sebagai sekejap. Pasal Toki nak Toki nak cerita dengan apa ni, semua yang melihat ataupun tolong sampaikan macam mana air mineral di Petronas tu. Pasal apa kena ambil dengan satu syarikat saja yang di Taiping tu? Toki nak tanya, jawablah. Toki nak tanya orang Petronas, dia nampaknya elok je, tak ada masalah pun. Sedangkan syarikat-syarikat Melayu nak masuk pun tak boleh. Apa benda masalahnya? Air, kalau minyak susah lah nak buat kan. Air ni memang boleh buat. Dan banyak supplier Melayu nak buat. Kenapa tak boleh habis? Dan ini tidak berlaku. Kalau Cina lah jaga, dia jaga bangsa dia. Ini bangsa hak. Sebab tu kita haprak sebenarnya. Pasal kita tak prihatin. Dan bila kita tidak prihatin, yang paling kita nampak adalah janji Rasulullah apa dia? Kalau kita tidak prihatin kepada orang Islam yang lain, kita tidak dapat syafaat Rasulullah esok bila kita dah. Jadi ini jelas. Kenapa kita boleh buta mata kontrak lebih kurang 500 juta setahun bagi kepada satu syarikat? Masuk akal tak masuk akal? Toki dah minta jawapan ni banyak kali dah. Tapi tak mana orang Petronas nak jawabnya? Bukan pasal Toki anti Petronas. Toki sebenarnya sokong Petronas daripada dulu sampai sekarang.
tak beli minyak tempat lain. Tapi Toki benci dengan perangai-perangai beruk yang dekat sana tu yang tak dapat membantu. Apa? Tak malu ke? Tak malu ke awak duduk situ tak dapat membantu orang lain? Dan bukan ini saja, banyak perkara begitu. Bohong orang kita ni. Memang haprak. Cikgu tambah, cikgu nak tambah ni, cikgu tengok panas ni. Kita dah nak habis masa ni. Itu yang nak tambah ni, gerak. Cikgu. Ha. Apa nama ni, Toki tu cerita tadi tu majoriti Melayu memimpin. Mungkin dalam 1 minit cikgu simpulkan Melayu patut memimpin. Ya. Okey, kita patut memimpin. Kita tengok ya, susah payahnya rakyat berusaha untuk mempertahankan apa yang ada dalam perlembagaan. Hasil dari perlembagaan ini, maka untuk orang panggil bukan kesamarataan, kelebihan atau istimewa yang disebutkan tadi, maka wujudlah syarikat milik JLC lah, of course lah, yang mana banyak kepentingan itu dipertahankan oleh perlembagaan ini. Betul? Tak ikut pun. Tapi tak ikut pun. The CEO of the company boleh ada pendapatan 100,000, 200,000, sejuta pun ada. Lebih baiklah gaji itu diberi pada guru besar, bagi pada pengetua sekolah. Betul? Kerana mereka mendidik ribuan orang untuk menjadi lebih baik. Ini dah jadi sangat panas ni. Dia duduk kat situ kerana perlembagaan ini. Dia duduk situ dengan segala keistimewaan daripada situ. Golf ni daripada utara sampai selatan ni membership golf, main golf aja. Tapi langsung tak mempertahankan apa yang ada perlembagaan. Ini semua lupa jati diri, tak tahu asal usul. Mereka inilah sebenarnya yang meranak dan menjadi pengkhianat. Dan hari ini kita hadapi apa kehuhara yang kita ada hari ini. Ketidaktentuan dalam segala-gala benda. Miskin dan susah semua orang. Pelayan-pelayan semua mungkin boleh touch sikit Petronas ni, mungkin dia boleh tengok sikit ujung-ujung ni. Dia nak beli. Okey. Satu hal. Itu memanglah perangai Petronas. Okey, ni sekarang perangai kita pula. Toki pergi 4 kenduri baru ni, semuanya air Spicer. Ya Rabbi, tak boleh. Bukan ujian puluh juta, ujian RM1 pun kita gagal. Apa sebab tu kita jadi macam ni? Betul. Jadi ubahlah. Kita masih boleh ubah. Kalau tak ubah, kita tanggung. Esok kalau kita tak tanggung, anak-anak kita tanggung. Cucu-cucu kita tanggung. Dan Toki baru ni bercakap dengan orang yang antara orang paling hebat je. Dia mengatakan, kalau kita biarkan ini berlaku dalam masa mungkin kurang daripada 20 tahun, kita akan jadi jajahan negara lain. Ingatlah. Kita tak, ini tidak heran. Tengok Rohingya, Melayu campur. Dia di Kelantan, ramai dekat Kelantan kan. Mana dia peta, ada tak peta Melayu campur? Saya nak tanya hari ini. Jadi inilah akan terjadi. Terpulang pada kita. Kita nak atau tak nak? Kita nak, kita sokong produk kita. Mungkin bukan orang semua setuju. Sokong produk kita, kita beli produk kita. Kita boleh ubah. Beli, contohnya memanglah sukar. Kalau gitu duduk-duduk je rehat-rehat je nak berjaya. Tak mungkin. Kalau nak berjaya, kena ada pengorbanan. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Jangan nak harap kita nak dapat benda-benda mudah. Ingat tu. Datuk, ringkaskan hak Melayu dalam perlembagaan. Silakan kita ada lebih kurang dalam. Hak Melayu tanggungjawab Melayu. Kan nak orang lain nak tolong pula. Tapi dan satu lagi, Melayu ni kena bijak menggunakan perlembagaan ni, sebab ada orang lain dan lebih bijak menggunakan perlembagaan demi kepentingan mereka. Jadi segala hak yang ada dalam perlembagaan ni memang Malay-centric. Yang saya tegaskan kan, bahasa Melayu, agama Islam, raja-raja Melayu, tanah rezat Melayu, kedudukan khas orang Melayu. Sebab ini menjaga. Jadi kita yang kena angkat perlembagaan ini dan kita kena tanam dalam jiwa-jiwa anak-anak kita ni. Jadi jiwa pun tak ada. Jiwa tak ada. Hati pun tak ada. Hati pun tak ada. Okey. Jadi itulah pengakhir saya ialah hak-hak kita banyak termaktub dalam perlembagaan. Hak kita tanggungjawab kita. Jangan orang lain sedang menggunakan perlembagaan demi kepentingan mereka, dan kenapa bukan kita? Dan bagaimana, kenapa bukan kita? Dan untuk itu, pelayan-pelayan semua, kita sebenarnya sudah berada pada minit terakhir. Untuk meluaskan lagi perbincangan kita ini, saya minta teruskan like, komen, share di ruangan komen tu. Dan kalau boleh share juga ke dalam Facebook group masing-masing supaya perbincangan kita ini dapat dikongsi dan dapat dihayati oleh semua.
Dan bagi pihak PPIM, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana terpaksa bekerja-kerja tadi bawa kereta sampai 180. Dan terima kasih kepada kru penerbitan, cikgu dan lain-lain. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain pada waktu ini juga, pada pukul 9 hingga 10 malam. Dan untuk itu, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.